Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, baiklah. InsyaAllah hari ini kelas kita akan mulakan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Jun. Kelas kita hari ini kelas RBT lah ya. Untuk 303 dan 305 seperti dalam jadual kita lah. Okey, sementara tu saya admit dulu kawan kita masuk. Okey, selamat datang kawan kita yang baru masuk. Okey, kita tengok sekejap. Di talian sekarang ini kita ada 3 orang kawan kita. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan kelas kita. Untuk pengetahuan semua, saya juga sedang buat rakaman sesi ini seperti biasa dengan tujuan kawan-kawan yang tak berkesempatan untuk Google Meet bersama dengan kita petang ini, dia boleh tonton rakaman lah ya. Okey, sebelum itu kita buat sound check sekejap ini. Kawan-kawan boleh dengar saya dengan jelas? Kawan-kawan? Boleh. Boleh, Boleh, alright, thank you. Baik, terima kasih. Okey, baiklah kita terus sahaja untuk kelas kita hari ini. Simple sahaja seperti yang dah saya maklumkan dalam taklimat kita tempoh hari ya, minggu lalu. Kita punya taklimat. InsyaAllah hari ini kita akan mula untuk buat kita punya dokumentasi folio pembangunan produk kita. Jadi tajuk kita hari ini adalah kita akan masuk kepada bab 3, pembangunan produk. Kita akan mula buat dokumentasi folio. Ini adalah bilangan 1 lah. Bermaksud hari ini kita akan cuba buat beberapa muka surat. Okey. Baik. Jadi sebelum itu, kalau boleh saya kongsikan sekejap paparannya dengan kamu sebentar ya. Mana dah paparan saya ni? Okey, kongsikan. Baik, okey, di paparan sekarang ini saya menunjukkan adalah Allah, saya tulis bab 3 tajuk tadi, silap. Bab 2 pembangunan produk. Okey, sorry. Jadi kita akan masuk kepada tajuk kita yang baru. Kalau ada buku teks bersama-sama kamu boleh rujuk muka surat 36 untuk ini ya. Jadi seperti taklimat minggu lepas saya dah maklumkan, jadi kita kena buat satu projek akhir. Okey. Jadi projek akhir kita ini bukan sahaja kita buat projek tersebut, tetapi kita juga akan buat dia punya dokumentasi. Okey, kita akan buat projek dan juga kita akan buat dokumentasi dia 2 in 1. Okey, disebabkan kita di dalam sesi PDPR sekarang ini, jadi kita akan mulakan dengan buat dokumentasi terlebih dahulu. Okey, dokumentasi dia agak banyak jugalah, mungkin mencecah sehingga 30 muka surat begitu. Jadi kita akan buat setiap minggu sedikit demi sedikit. Okey, hari ini mungkin beberapa helai, minggu depan lagi beberapa helai. Jadi komitmen kamu untuk buat setiap minggu supaya tak rasa terlampau terbeban lah. Okey, kita buat sikit-sikit, lepas tu kumpul. Jadi apabila siap kita punya dokumentasi, kita hanya tinggal bahagian nak buat projeknya sahaja. Untuk buat projek ini, kita terpaksa menunggu sesi bersemuka kelak yang kita tak tahu lagi bila lah ya kita dapat bersekolah secara bersemuka. Kalau kita lihat kepada plan pasca COVID tu, dia di dalam fasa ketiga, insyaAllah kita dibenarkan mula bersekolah nanti. So, waktu bersemuka itu kita akan ambil peluang untuk menyelesaikan projek itu di sekolah bersama-sama kita akan buat. Jadi kamu jangan risau bahagian projek itu. Sekarang ini tugas kita nak cuba selesaikan dokumentasi folionya terlebih dahulu. Jadi macam saya maklumkan tadi, kita juga akan buat bersama-sama. Setiap minggu kita buat serba sedikit lah, beberapa helai. Okey. Baik, saya kongsikan sedikit berkenaan dengan tajuk kita ini. Suka untuk saya tunjukkan saja kepada kamu lah di sini ya. Berkaitan dengan DSKP. Bermaksud DSKP ini adalah apa yang sepatutnya kita buat dalam tajuk ini. Apa tajuk-tajuk yang terlibat.
dan juga projek akhir kita, di mana apabila kita berjaya menyelesaikan projek ini, semua siap, projek berfungsi, folio kita pun siap, kamu akan layak sehingga band tertinggi, iaitu band 6 untuk markah PBD kamu secara keseluruhan bagi tajuk RBT tahun ini. So, projek ini sebenarnya sangat penting lah ya. Sebab itu kita buat taklimat minggu lalu supaya dapat kawan-kawan kita dapat maklumat yang lengkap lah. Okay, dan kenapa kita perlu selesaikan projek ini. Seperti yang kamu sedia maklum, PT3 ujian bertulis juga ditangguhkan untuk tahun ini. Jadi satu-satunya projek yang kita ada adalah projek akhir ini. Jadi sangat penting untuk kita selesaikan projek ini, projeknya dan juga folionya sekali, dua-dua, supaya kita dapat markah yang sepatutnya. Ya. Baik, kita lihat sedikit, kalau boleh saya tunjukkan di SKP sedikit kepada kamu sebagai informasi sajalah ya. Okey, untuk tajuk ini pecahannya banyak ya. Kita ada 2.1 penghasilan produk. Okey. Di sini ada standard pembelajarannya, dia maklumkan kepada kita lah apa kita perlu buat. Okey, semuanya saya dah susun supaya kita akan selesaikan setiap minggu. Setiap minggu kita akan buat satu. Macam minggu ni kita akan buat yang pertama lah, insyaAllah. Okey, kita akan selesaikan dulu yang pertama. Actually bukan yang 2.1 sangat, dia sebelum ni pun dia kena selesai dulu. Kita buat yang asas dulu. Okey, minggu hadapan insya-Allah kita akan masuk 2.1.1. Gitulah dan seterusnya. Dia ada banyak ni sampai 2.7, 2.8, 2.9, 2.1.10. Okey, sampai yang akhir sekali. Okey. Kalau kita tengok di sini, tahap penguasaan yang saya maksudkan tadi, markah kamu boleh dapat sehingga band 6. Jadi saya terangkan sedikit di sini. Macam mana kita nak dapat band 6? Kalau kamu lihat di sini ya, band 1. Kita akan menyatakan fungsi produk yang dihasilkan. Jadi, insya-Allah saya akan tanya kamu nanti dan kita juga akan nyatakan fungsi produk kita di dalam kita punya dokumentasi. Itu penting. Kalau tak ada dokumentasi, kita tak ada penulisan dia, apa fungsi produk kita, jadi saya tak boleh nak bagi markah. Ada buat ini, kita akan dapat band 1. Seterusnya kita tengok band 2, dia kata apa? Menerangkan lakaran idea awal. Okey, jadi kita dalam kita punya folio nanti kita akan buat lakaran. Kita selesai lakaran, kita layak dapat band 2. Seterusnya lagi, aplikasi jadual kerja untuk pembangunan produk. Di dalam folio kita akan diminta untuk buat jadual kerja. Kita selesaikan jadual kerja, kita layak untuk band 3. Tengok 4, band 4 pula. Menghasilkan lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Di dalam lakaran kita nanti, kita perlu nyatakan apakah elemen dan juga prinsip reka bentuk yang kita gunakan di dalam rekaan kita. Kita buat cantik-cantik, okey, lakarannya kita layak untuk dapat band 4. Okey, seterusnya band 5, menjustifikasi penambahbaikan produk berdasarkan analisis lakaran. Jadi lakaran kita perlu dianalisis, nanti kita akan ada lakaran ceraian, kita akan ada banyak lakaran, beberapa lakaran. Jadi kita akan sama-sama buat itu, insya-Allah selesai itu kita layak untuk band 5. Dan akhir sekali, dia kata apa? Menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Jadi siap produk, siap dokumentasi, dibuat secara sistematik. Maksud sistematik itu mengikut format penulisannya, penulisannya kemas, ya, dapat dipersembahkan dokumentasi dan produk dengan baik, produk juga mencapai objektif dan berfungsi, semuanya perfect, kita akan dapat band 6. Jadi saya tak akan tahan-tahan markah kamu. Kamu selesai semua, selesai buat dengan baik, layak mendapat band 6, saya akan bagi semua orang band 6. Tetapi sebaliknya, kalau langsung tak buat, ataupun tak buat banyak bahagian, ataupun buat tak siap, jadi kamu sendiri dapat lihat macam mana saya nak berikan markah kepada cikgu, kamu. Cikgu, nak tanya boleh? Boleh. Cikgu nak tanya yang pasal dokumentasi folio tu kan? Ya. Kan macam kelas RBT kan cikgu lain-lain kan? Kena buat juga ke?
Ya, semua sekali buat. Sekarang ini 303 dan 305 akan bersama dengan saya. Kita akan buat Uh, bersama-sama. uh, Pro, okay, terima ya, kasih ya. cikgu. Ya, ya. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar tingkatan 3 yang ambil RBT, dia akan buat projek ini. Tak kisahlah kelas-kelas daripada cikgu lain pun, dia akan buat projek ini. Projek kita temanya kurang lebih sama, tetapi reka bentuknya nanti berbeza-beza mengikut masing-masing lah. Okey, kamu mungkin nak reka bentuk projek kamu lain sikit bentuk dia daripada orang lain, nak buat lebih unik lagi, tak ada masalah. Tetapi asas temanya kita akan bagi cadangan. Okey, seperti yang saya maklumkan tempoh hari, tema projek kita adalah lampu meja automatik, di mana lampu meja itu, okey, kalau kita datang berdekatan dengan meja, dia ada satu pengesan. Jadi pengesan tu akan kesan, oh ada orang datang dekat meja ni, lampu tu pun menyala secara automatik. Itu kita akan cuba buat. Kalau tak ada orang, lampu itu pun padam. Jadi dia boleh on dan off secara automatik lah. Okay? Jadi itu projek kita nak buat. Bentuk lampu tu macam mana, itu akan terpulang kepada kamu sewaktu kamu buat lakaran nanti. Okey, jadi itu serba sedikit saya terangkan berkenaan dengan pemarkahannya. Okey, suka saya nak ingatkan di sini format penulisan terlebih dahulu. Okey, saya tunjukkan sedikit format penulisan. Saya dah tulis secara ringkas di dalam Telegram, dalam post saya untuk hari ini. Mana dia post hari ini? Okey. Kalau kamu perhatikan, saya tunjuk sajalah di skrin, kamu pun boleh baca. Ada beberapa info penting saya bagi tahu dekat sini. Okey. Saya bagi tahu pada minggu ni kita akan mula buat. Okey. Kemudian semua murid wajib buatlah. Okey. Folio ni. Okey. Walaupun ada kawan kita, saya maklum dia tak boleh join Google Meet, tak apa. Dia tak boleh nak tengok YouTube rakaman pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya dia bolehlah baca post yang saya berikan ini, sebab semua perkara ada di sini, dia pun boleh buatkan. Okey. Okey, jadi antara beberapa perkara penting yang saya nak maklumkan di sini adalah yang pertama berkaitan dengan kertas A4. Kita akan buat folio kita ini di dalam kertas A4. Okey, kertas A4 putih kosong. Okey, kertas A4 ini ada dibekalkan, diletakkan dah pun di pondok guard sekolah. Jadi kalau kamu tiada kertas A4 sendiri, kamu boleh ambil masa ataupun minta ibu bapa kamu datang ke pondok guard sekolah dan ambil kertas A4. Kertas A4 itu dah di stapler kurang lebih 30 helai satu set. Jadi kamu boleh ambil kertas itu, insya-Allah kamu boleh buat selepas itu. Okey? Kalau kamu tak ada kertas, datang sahaja ke pondok pengawal dan ambil. Baik, itu pesanan yang pertama. Lagi seterusnya berkaitan dengan penulisan, ya. Kalau boleh saya pesan lagi hari ini. Baik. Mana kedianya? Folio ditulis menggunakan pen berwarna biru atau hitam sahaja. Okey, kalau kamu gunakan hitam, kalau boleh hitam semualah. Kalau kamu pakai biru, kalau boleh biru semualah. Tapi kalau terpaksa campur-campur pun tak kisah selagi dia hitam dan biru. Okey, kita tak nak warna-warna lain. Okey, warna merah, hijau dan sebagainya itu tak boleh digunakan. Sebab dia akan digunakan oleh pemeriksa. Okey, warna-warna, color-color nak hias-hias juga tak digalakkan, kerana ini adalah dokumentasi secara profesional. Kita nak dia ditulis dalam pen berdakwat hitam atau biru sahaja. Pen merah akan dipakai oleh pemeriksa pertama, pen hijau akan dipakai oleh pemeriksa kedua, dan juga pen ungu kalau perlu pemeriksa ketiga. Untuk pengetahuan kamu, bukan saya seorang yang akan menilai dokumentasi ini dan beri markah kepada kamu, tetapi dia ada barisan panel yang akan semak tugasan kamu secara rawak. Kalau semak sekali, warna merah ajalah. Kalau semak 2 kali, ada merah dengan hijau.
Kalau kena semak 3 kali ada merah, hijau dan ungu. Itu secara rawak. Saya hanya maklumkan saja kepada kamu sebagai supaya kamu tahulah. Ya. Okey, baik, seterusnya saya pesan juga di sini, saya bagi tahu setiap helai tugasan kamu mesti ada border keliling kertas itu segi 4 tu, border segi 4 tu mesti ada bordernya. Okey, dia tak nak terus tulis daripada tepi, dia mesti ada kotak keliling. Biasanya kita akan buat saiz besar pembaris. Sekejap lagi saya tunjukkan contohnya. Okey, dan akhir sekali mestilah ditulis dengan kemas dan bersih, sebab kalau kamu tengok, ingat tadi band 6 dia mesti buat mengikut prosedur. Tulisan yang cakar ayam dan juga kurang kemas akan memberi kesan kepada markah keseluruhan kamu. Okey, jadi itu beberapa pesanan kalau boleh saya ingatkan kamu di sini sekali lagi lah. Okey, baik. Lagi saya pesan di sini, untuk tugasan insya-Allah hari ini kita akan buat minggu ini kita akan buat 5 muka surat. Minggu ini kita akan buat 5 muka surat. Ada beberapa bahagian ya. Kita akan buat muka hadapan 1 helai, kemudian kita akan buat penghargaan juga 1 helai, abstrak juga 1 helai, dan akhir sekali kandungan. Kandungan ni dalam contoh saya tu tulisan saya mungkin agak besar sikit, saya buat 2 helai. Kalau kamu punya tulisan kecil dan muat untuk 1 helai, tak ada masalah, boleh buat 1 helai. Kalau buat 1 helai, total akan jadi 4 helai sajalah. Tapi kandungan saya dalam contoh ni sebab tulisan saya besar, jadi dia jadi 2 muka surat. Okey, jadi saya harap kamu jelas itu tugasan untuk minggu ni. Contohnya ada saya sediakan di bawah. Sekejap lagi kita tengok lebih lanjut lagi. Saya tunjukkan sekejap lagi. Ini yang dalam post saya sahaja, ya. Bawah sekali ada muat turun PDF. Kalau kamu selesa nak muat turun PDF, kamu boleh download PDF itu, mungkin lebih mudah nak tengok lah. Okey, baik. Kita terus kepada tugasan kita pada hari ini. Baiklah. Oh, ada kawan kita baru masuk. Saya admit dia sekejap. Tak ada. Ada bunyi, tapi tak ada orang dia. Kita tengok mana kawannya. Tak ada. Kita masih lagi kawan kita yang tadi. Okey, baik. Baik, yang saya kongsikan sekarang ini, kita nak lihat beberapa muka surat. Dapat juga kamu perhatikan, kita buat sebelah saja. Ya. Kita tak buat depan belakang. Okey, kita buat sebelah je. Jangan risau. Habis kertas boleh pergi Pondok Guard ambil lagi. Okey, kalau di Pondok Guard pun habis, maklumkan saya, cikgu kertas habis di Pondok Guard, saya pergi letak lagi. Okey, saya dah letak banyak rim dah di sana. Saya harap kertas tu mencukupi lah. Okey, sepatutnya kamu buat ambil 30 helai tu pun dah cukup lah. Okey, baiklah. Kita buat satu muka surat je ya, bukan depan belakang. Baik, kita start dengan muka surat pertama, iaitu muka hadapan. Saya nak kamu tulis tajuknya begini ya. Kalau kamu perhatikan contoh saya ini, lihat di sini saya ada border keliling ini. Okey, kamu boleh buat border ini dengan saiz besar pembaris. Saya nak border ini hanya dibuat menggunakan pensel saja pun cukup. Okey, border ni keliling ini, garisan ni gunakan pensel dan pembaris. Setiap helai mesti ada begini. Okey. Kalau boleh saya tunjuk contoh satu dengan kamu. Sekejap saya ambil contohnya. Sebentar ya. Okey, ada satu contoh bersama dengan saya sekarang ini. Saya tunjukkan kepada kamu, besar sikit gambarnya. Sekejap. Okey, ada satu contoh bersama dengan saya. Ini mungkin pelajar yang lalu buat. Okey, dia dah compile, dia letak di dalam file RM1 ni. Tetapi saya faham, kedai stationery tak buka sekarang ini. Okey, jadi tak apalah, kamu tak payah masuk dalam file dulu, kamu simpan sahaja. Ikut urutan, kamu boleh pakai paper clip ataupun stapler pun tak ada masalah. Okey. Jadi muka hadapan begini. Selepas itu di dalam dia kamu dapat perhatikan ya, setiap muka surat dia mesti ada garisan keliling ini sebesar pembaris. Okey, besar pembaris. Dalam ini kamu dapat lihatkan dia gunakan pen hitam dan biru. Okey lagi, tak ada masalah kalau buat begini ya. Dia nak nampak membezakan boleh.
Okay. Setiap muka surat, every single pages, semua ada border tersebut dengan bersaiz besar pembaris. Ini bertujuan akan bagi kerja kamu nampak kemas, dan apabila kita masukkan di dalam file ataupun kita stapler begini, tulisan kamu tidak tertutup, tidak terlindung lah. Okay? Jadi itu contoh dia sikit. Tebal ni, ya, banyak, lebih kurang dalam 30 muka surat. So every single muka surat dia akan ada kotak begitu, ya. Baik, itu sekadar contoh sedikit untuk kamu lihat. Baik, kita berbalik kepada skrin saya yang sebentar tadi. Baik, ini yang ada di muka hadapan, ya. Okey, kamu boleh cek balik dari dalam post saya tu. Tak perlu salin pun, tengok aja dalam post tu, nanti kamu boleh buat semula. So, kita nak nama, ni tajuk dia, folio pembangunan Allah Akbar, terpadam pula dah. Folio pembangunan produk, okey, lampu meja belajar automatik, kemudian ada nama, MyCard, kelas, guru penilai untuk 303 dan 305, letak nama saya lah, okey. Baik. Seterusnya, muka surat kedua, okey, kita akan buat penghargaan. Sekali lagi kotak dikeliling, okey. Kemudian dengan tajuknya penghargaan, garis, dan tulislah penghargaan kamu di sini. Apa-apa saja penghargaan kamu nak ucapkan terima kasih kepada siapa, boleh. Di sini saya bagi contoh. Ini adalah contoh. Okey. Bukan kena ikut 100% ayat saya ni. Tak kisah. Kamu boleh buat ayat kamu sendiri. Saya bagi di sini sekadar contoh bagaimana nak tulis penghargaan. Apa-apa saja jenis penulisan berkaitan penghargaan, kamu nak ucap terima kasih atau sebagainya, kamu boleh buat di sini. Satu muka surat cukup, jangan banyak-banyak. Okey? Baik, dah selesai muka surat 2. Muka surat 3. Baik. Muka surat 3 ini adalah abstrak. Abstrak ini dia menerangkan apa yang kita akan buat ataupun dah buat untuk projek kita ni daripada bermula projek hinggalah siap. Okey? Ini saya dah bekalkan contoh penulisan abstrak. Okey? Kamu boleh baca, kamu boleh modify dia, gunakan ayat kamu sendiri, ataupun kamu nak ikut sahaja contoh abstrak yang dah saya buat ini pun boleh, tak ada masalah. Okey? Saya dah bekalkan abstrak di sini, dia menerangkan kesemuanya berkaitan dengan projek yang akan bakal kita buat sehingga siap. Baik, diteruskan lagi. Muka surat keempat, iaitu isi kandungan. Sekali lagi dapat kamu lihat isi kandungan, saya buat border di sekelilingnya, dan ini adalah isi kandungan yang bakal kita buat di dalam folio kita ini. Ada banyak perkara, semua sekali ada 10 perkara. Ini yang saya kata saya buat 2 muka surat. Mungkin sebab tulisan saya besar sikit. Okey, kamu dapat lihat di sini apa item-item dia. Banyak ni, kita akan start daripada 1.0, kemudian kita akan buat 2.0, seterusnya. Okey, sampailah muka surat 2, sambung lagi 9.0 dan 10.0. So, saya gunakan 2 muka surat untuk buat kandungan ini. Walau bagaimanapun, kalau kamu tulisan kecil muat untuk 1 muka surat, tak ada masalah, kamu boleh buat 1 muka surat sahaja. Okey, so selesai tugasan untuk minggu ini, saya bekalkan kepada kamu. Nampak macam banyak, tetapi percayalah, buat sekejap aja. Mungkin kamu akan spend masa kurang lebih 1 jam untuk selesaikan penulisan ini. Okey, jadi saya tinggalkan tugasan ini kepada kamu untuk minggu ini sampai sini sahaja. Sekali lagi recap, muka surat pertama, okey, kemudian muka surat kedua penghargaan, muka surat ketiga abstrak, muka surat keempat kandungan, bersambung muka surat 5 juga kandungan. Buat sehelai sahaja, sebelah muka surat sahaja, jangan buat depan belakang. Okey, baik. Sampai situ dulu. Ada soalan nak tanya tak? Kawan-kawan, ada soalan? Ya. Kalau dah siap hantar hari ni ke ataupun dah siap semua baru hantar? Okey, kita akan hantar setiap minggu. Setiap minggu. Maksudnya kalau kamu cek balik post saya hari ini, contoh saya tunjuk post saya hari ini tadi,
Setiap minggu post saya akan ada pautan hantar tugasan. Jadi untuk minggu ni saya bagi kamu 5 helai. Setelah siap 5 helai, kamu ambil gambar 5 helai itu dan hantar 5 helai itu melalui link yang saya berikan ini. So minggu ni kamu hantar 5 helai. Saya akan kumpul. Minggu hadapan, mungkin kita buat 2 ke 3 ataupun 5 helai lagi yang seterusnya dan hantar untuk minggu hadapan punya link lagi. Jadi saya akan kumpul, kamu pun akan kumpul. Kamu kumpul yang kertas bentuk fizikal, saya kumpul yang digital, gambar yang kamu dah hantar kepada saya. So kita masing-masing ada simpanan, setiap minggu kamu akan hantar tugasan ini. Saya tak nak kumpul semua sekali baru hantar sebab nanti dia akan jadi 30 muka surat, susah nak hantar 30 keping gambar nak ambil, nak susun dan sebagainya. Ataupun ada kawan-kawan yang kumpul sekali nak buat, dia akan jadi beban kepada kamu nanti. Jadi kita buat sikit-sikit. Minggu ni ada 5 helai, kita buat dulu 5 helai, hantar minggu ni pada pautan yang saya berikan ini. Okey, boleh. Soalan lain, kawan-kawan. Nak chat pun boleh. Kalau chat pun saya boleh baca dekat sini. Ada soalan lain? Kawan-kawan? Sebarang soalan? Cikgu nak tanya boleh? Ya. Kan yang pasal yang folio tu kan, yang Ya. isi dalam-dalam tu yang mana tak tahu, tak faham. Lagi sekali soalannya? Yang macam isi kandungan yang nak buat apa, macam lampu automatik tu kan, yang dia punya isi-isi penting tu, Ya. nak ambil yang dari mana, tak faham. Okey, isi kandungannya Macam yang ni, yang bahagian dalam tu. ni kandungan di dalamnya ni, isi kandungan ni. Yang tu. Yang tu yang tu lah. Ambil yang macam mana? Okey, dia begini. Itu saya kata kita akan buat sama-sama. Minggu ni kan saya bagi kamu 5 helai sampai isi kandungan. Okey, dah siap sampai isi kandungan ni, kamu hantar dulu minggu ni. Minggu hadapan kita akan tengok yang ini. Kita akan buat ni. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ni kita akan buat sama-sama. Kita akan buat ini. Jadi setiap minggu kita buat sikit sampailah siap semua sekali. Jadi jangan risau berkenaan dengan isi kandungan dalam tu. Bukan saya minta kamu buat folio tu sampai siap. Tidak. Kita buat bersama-sama. Setiap minggu kita akan buat beberapa helai. So minggu ini kita sampai isi kandungan sahaja. Minggu hadapan kita akan buat dalam ni. Ni semua dalam ni kita akan buat ni. Sikit-sikit kita akan buat. Perlahan-perlahan setiap minggu. Ada chat kan? Dengar bunyi macam ada chat. Tak ada? Faham. Okey. Soalan lain kawan-kawan? Terima kasih. Alright. Soalan lain? Ada tak soalan lain? Boleh chat. Kalau tak boleh buka mic. Okey, saya pula tanya. Okey, ada tak kawan yang dah pergi ambil kertas? Belum cikgu. Belum lagi. Okey. Kawan-kawan yang tak ambil kertas lagi boleh berbuat demikian, sama ada kamu pergi ambil atau minta tolong ibu bapa ataupun keluarga kamu pergi ambil. Pergi sahaja di pondok guard di sana dan dah tersedia. Boleh tanya dekat guard tu. Okey. Saya dah stapler kan. Setiap stapler saya tu ada kurang lebih 30 helai kertas A4 begitu. Kamu boleh ambil satu. Okey. Kalau tak cukup nanti pergi ambil lagi. Tak ada masalah. Andai kata kamu pergi di sana kertasnya habis, maklumkan kepada saya. Saya minta maaf lah kalau habis. Tapi sebenarnya saya dah letak situ banyak rim dah kertas. Sepatutnya cukup untuk semua murid-murid tingkatan 3 RBT. Sepatutnya cukup bekalan tu lah. Ya, tetapi andai kata habis, telegram saja saya bagi tahu, cikgu kertas dah habis. Sebab saya pun bukan pergi tengok kertas tu setiap hari kan. Jadi kamu maklumkan saya pergi letak lagi yang baru. Jangan risau. Ya, kertas ada. Andai kata kedudukan rumah kamu berdekatan rumah saya pun boleh bagi tahu saya. Telegram saya, cikgu, saya duduk kat rumah cikgu ni, nak ambil kertas boleh tak? Boleh, saya boleh bagi kertas. Tak ada masalah. Jangan risau. Jangan kita jadikan kertas tu sebagai alasan lah untuk kita buat kita punya folio ni. Yang penting kita nak sama-sama siap. Itu yang penting. Okey, last call.
Last soalan, apa-apa nak tanya saya berkaitan dengan projek kita ini? Kawan-kawan, last call. Adakah semua orang jelas dan faham? Faham cikgu. Okey. Baiklah, kalau begitu saya risau juga ni kan. Jadi kalau begitu alhamdulillah kalau kawan-kawan boleh faham. Okey, satu lagi saya minta tolong kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kawan kita yang hadir hari ini ramai insya-Allah. Kita ada 5 orang, 4 orang kawan kita yang hadir hari ini. Saya minta bantuan, tolong maklumkan kawan-kawan yang lain yang tak masuk kita punya Google Meet. Tak masuk Google Meet tak ada masalah, bagi tahu dia orang boleh tengok rakaman. Kalau tak faham lagi ke dia orang pun, kalau tak boleh masuk juga tengok rakaman YouTube, boleh baca sahaja post yang dah kita post di dalam grup kelas itu, juga ada contoh di situ, sepatutnya mereka boleh buat. Bagi tahu mereka, maklumkan mereka kalau mereka tanya, kalau mereka belum ambil kertas, bagi tahu mereka lah. Okey, bagi tahu mereka suruh ambil kertas di Pondok Guard. Itulah sebab kawan-kawan kita ni ada yang missing in action, langsung tak ada berhubungan tetapi ada dalam grup tu ya. Jadi saya harapkan mereka boleh baca dan mereka boleh selesaikan tugasan ini supaya kita sama-sama dapat markah yang baik untuk PBD. Okey, realitinya walaupun keadaan kita ber-PDPR ni nampak macam sukar, tetapi untuk dapat markah tahun ni sebenarnya mudah. Okey, sebelum ni kita ada ujian bertulis dan sebagainya, kena study balik daripada form 1 sampai form 3. Okey, lagi susah. Tapi tahun ni kita hanya buat projek sahaja dan kita boleh layak dapat markah yang baik. So, lebih baiklah kita ambil peluang ini untuk selesaikan tugasan itu. Sebarang persoalan berkenaan dengan tugasan, boleh telegram saya sepanjang minggu ini, tak ada masalah. Okey, telegram sahaja saya. Okey, insya-Allah saya akan balas. Kalau saya lewat sikit pun jangan risau, saya tetap akan balas juga. Mungkin saya ada tugasan lain lah waktu kamu message tu. Okey. Baik, last call. Betul-betul ni last call sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Ada lagi? Last call, kawan-kawan? Tak ada? Okey, baiklah. Kalau tak ada, kawan-kawan yang ada di sini, kita boleh tinggalkan kita punya sesi Google Meet ini dan mungkin dah boleh start buat. Okey, pesanan saya jangan tangguh. Minggu ni saya bagi 5 muka surat. Kalau kamu bertangguh minggu depan, kalau saya bagi lagi 5, dah jadi 10. Kamu akan nampak rasa beban. So kalau bagi minggu ni 5, buat minggu ni bagi selesai 5, jadi tak ada masalah sangatlah. Okey, saya masih kekal di talian untuk beberapa waktu menunggu mungkin ada kawan-kawan kita yang lewat sedikit. Sambil-sambil tu saya akan terus muat naik rakaman video kita ini ke YouTube supaya kawan-kawan boleh tontonlah, kawan-kawan kita yang tak berkesempatan boleh tonton. Okey, baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, kita sampai di sini saja. Kawan-kawan boleh tinggalkan sesi Google Meet ini dan terus boleh buat tugasan. Baik, terima kasih. Terima kasih cikgu. Alright. Thank you cikgu. Alright.